Okey dah. Saya dah rakam. So kita start balik lah. Kita start balik. Saya start dari awal. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, insya-Allah kali ini saya nak sambung je yang sesi Zoom meeting hari tu, yang PowerPoint yang saya dah terangkan sebelum ni lah. Okey, berkenaan dengan stock mastery. Ada 3 komponen basic dalam stock mastery, iaitu yang saya dah terangkan sebelum ni, platform mastery, chart mastery dan emotion mastery. So kita dah sentuh sikit berkenaan dengan platform mastery, and then lepas ni saya akan kupaskan lebih lanjut lagi berkenaan dengan platform mastery ni. Lepas tu baru kita akan pergi kepada chart mastery. Actually chart mastery ni dia lebih detail lagi sebab banyak benda yang kita akan belajar. Okay. So actually guideline ni memang tak jumpalah kat mana-mana buku sebenarnya. Guideline ni actually saya buatlah untuk memudahkan kita belajar. So okay, hari tu saya dah sentuh berkenaan dengan sedikit sebanyak berkenaan dengan platform. Saya buka platform dululah untuk memudahkan kita faham. Sekejap, tunggu dia loading dahulu. Okay. Harap-harap M+ tak buat dia punya maintenance. Biasanya kalau cuti je mesti dia akan buat maintenance. So tak boleh nak buka. Kali ni okey. Okeylah, kita ada empat orang hari ni. Okeylah. Kalau ada apa-apa soalan boleh tulis lah, boleh type lah dekat chat. Okey. Jadi saya rakam ah. Okey. So hari itu kita dah discuss berkenaan dengan volume, berkenaan dengan buy rate, dengan transaction, and then layout platform ni actually layout dia macam kalau dalam kelas sebelum-sebelum ni memang saya ada tunjuk sikit lah. Layout dia kalau tengok dekat M+ yang buka menggunakan Internet Explorer, sebab kadang-kadang ada orang buka guna Chrome. Kalau guna Chrome, dia tak ada yang 6 page dekat sini, dekat bahagian atas kanan ni kan. Kalau Internet Explorer dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 page ni bukanlah maksudnya kita nak kena guna semua ke 6 page tu. So kita boleh pilih page mana yang kita selalu tengok. Macam saya suka tengok yang page yang nombor 3 sebab saya punya setting J yang ni. Saya ambil setting J. So dia ada 3 kolom. Cuma kalau setting J ni, kalau skrin kita kecil dia tak akan muncul yang battery bar yang dekat sini. So nama dia bukan battery bar, nama dia quantity bar. Kalau saya right click, dia akan tulis kat situ show quantity bar. Kalau skrin kita kecil, dia tak muncul. Dia bukan tak ada tau. Dia terpotong sebab skrin tu kecil, dia compress. Dia compress apa ni? Masuk ke dalam. Dia compress masuk ke dalam macam tu. Okay. So kalau nak supaya nampak semua layout yang ada, kena guna skrin yang besar. So nak lagi bagus guna desktop lah, sebab desktop kita boleh pasang skrin besar lah. Kalau laptop ni kadang dia terhad sikit size dia kan. Saya pernah test dengan laptop yang 15 inci pun tak nampak, sebab 15 inci mungkin consider masih kecil lah. Okay. So number-number ni depend. Macam page yang keempat ni, page yang keempat ni saya set untuk kita tengok index. Macam mana saya buat? Page yang nombor 4 ni saya ambil yang O. Saya ambil O, huruf O. Lepas tu dia akan ada 6, 9. Dia akan ada 9 kolom macam ni. So setiap satu kolom ni kita boleh tukar. Right click je tukar. Kita nak index sector yang mana. Contoh macam atas ni saya letak teknologi. Sebelah ni energy, sini construction, consumer product, industrial product. Tapi kan kalau tak buat ini pun okey, sebab ada satu lagi cara dia untuk kita tengok index punya sektor. So yang selalu saya gunakan, saya tengok dekat index kat sini, saya tekan dekat listing. Bila tekan dekat listing, dia akan muncul macam ni. Kita ambil yang tengah-tengah sekali.
So sama juga, dia akan muncul macam ni juga. Cuma dia tak berapa detail berbanding dengan yang setting nombor 4 tu lah. Kalau yang page 4 ni dia detail sikit. Dia ada dia punya harga paling rendah dengan harga paling tinggi. Kalau yang listing tadi, index listing ni dia tak ada. Dia tak ada harga yang paling rendah dengan harga paling tinggi. Tapi kelebihan dia satu lagi iaitu yang ini kan, yang listing ni, kelebihan dia adalah kalau saya klik, double klik sektor tersebut, saya boleh nampak dengan jelas dia punya sektor yang sedang naik hari itu yang mewakili indeks tersebut. Contoh macam ni. Contoh macam energy ni, bila saya klik, double klik, saya nampak leading movers ataupun syarikat-syarikat yang menggerakkan sektor energy pada hari tersebut. Yang ni yang semalam lah kan. So kita boleh nampak apa yang menggerakkan sektor energi semalam, iaitu P Energy, Coastal, Wasiong, Rich, Yinsen, KNM, Petronim dengan Heng Yuan. So yang menggerakkan sektor ke bawah iaitu Velisto, Icon, Perdana, Dayang, Delium, MHB, Huaan, T7, Uzma dengan Carimin. So kalau let's say masa tu indeks sedang menaik kan, indeks sedang naik dengan cantik dan kita nak pilih satu je, kita nak pilih satu sektor yang sedang naik dengan bullish. Contoh kalau macam semalam, kita boleh pilih sektor plantation sebab dia sedang naik dengan cantik. So kita kena tengok wave dia dulu. Nanti saya pergi lebih detail lah berkenaan dengan wave. So sekarang ni kita masih dalam bab platform mastery, nak memasterkan cara penggunaan platform tu. Dia macam, pernah tengok National Geography tak? Kalau dalam National Geography kan ada satu sesi tu dia buat rakaman berkenaan dengan haiwan-haiwan. Dia ukur cara macam mana nak cakap, kebijaksanaan, bukan kebijaksanaan, dia punya setakat mana bijaknya haiwan tersebut. So dia ukur berdasarkan macam mana haiwan-haiwan tersebut menggunakan tools ataupun peralatan yang ada di sekeliling. So ada beberapa lah haiwan yang dikaji, antaranya chimpanzee. So macam chimpanzee, dia menggunakan peralatan yang ada di sekeliling dia. Macam kalau dia nak pecahkan satu buah yang cengkerang buah tu keras, dia gunakan batu. So dia ketuk batu dekat buah tersebut yang kulit buah tu keras kan. So buah tu pecah dan dia ambil isi dia makan. And then kalau dia nak, macam dia nak makan semut, dia akan ambil ranting kayu, cucuk dalam sarang semut tu. Bila semut tu gigit ranting kayu tu, dia keluarkan, lepas tu dia makan semut tu. So macam dari situ kita boleh belajar sesuatu, iaitu maksudnya tahap kepintaran. Bukan nak cakap haiwan tu pintar, tapi kita boleh tengoklah, kita boleh assess dia punya level kepintaran dia daripada cara dia menggunakan tools. So platform ni salah satu daripada tools ataupun peralatan yang ada di sekeliling kita, yang kita ada, yang kita boleh gunakan. So let's say kalau kita ada tools yang bagus tapi kita tak pandai guna, dia adalah satu perkara yang merugikan lah, sebab kita tak guna benda tu. Sedangkan tools tersebut powerful. Macam contoh kalau kita pergi medan perang lah kan. Kita pergi medan perang, kita diberi pilihan nak sama ada nak gunakan baju kalis peluru ataupun kita nak tak pakai apa-apa, pakai baju biasa je, ataupun sama ada diberi pilihan nak pakai pistol ataupun nak pakai AK-16. 16 ke 19 saya tak ingat. Tak kerti sangat. Ataupun nak pakai yang automatic machine gun tu. So tools mana ataupun senjata mana yang kita nak pilih. So obviously kita nak yang paling power lah kan. Okay. So macam tools yang kita dah ada, M+ platform ni antara salah satu tools yang power juga yang kita boleh gunakan. Macam tadi, let's say kita pilih plantation punya index. Kita tekan plantation punya index. Sebelum dia naik tinggi macam tu, kita dah tahu dah. Dia punya indeks dalam arah menaik. Macam mana cara nak kira? Saya tunjuk sikit lah. Nanti saya akan explain lebih jelas.
Okay, macam mana cara kita nak kira dia punya starting wave tu dia akan naik. So, cara paling senang saya akan buat dia punya garisan lah. Saya akan buat dia punya garisan kat situ. Garisan ni mewakili dia punya starting point dia. Okay, maksudnya ataupun zero point lah kan, titik zero dia. So, let's say kalau dia break ke bawah, dia boleh drop balik. Kalau dia terus menaik ke atas dan dia tak break ke bawah, dia akan teruskan kenaikan. Okay. So, kalau dari segi wave, ini adalah wave pertama. Sepatutnya dia buat wave kedua dan dia break. Dia 012. So, bila dia break ke bawah, kita kena recount. Ini memang kompleks sikit tapi nanti saya akan explain balik lah bila masuk topik ni. Okay. 01. Ini dah jadi wave 1. Tapi ini adalah wave 2 kan. Tapi masalahnya, bukan masalah. Yang bagusnya adalah dia break balik yang ketinggian yang 2 ni. Ni, ketinggian yang 2 ni. Ketinggian yang baru. So bila dia break balik, so kita kena recount balik. So dia akan start balik 0 kat sini, 1 dekat sini, 2 dekat sini dan kita dah tahu dah. So ini adalah wave yang terkini yang dia akan menaik ke atas sebab dia dah break. So dari sini kita dah boleh mula tengok dah sektor tersebut. Caranya adalah kita tengok, kita double click macam saya tunjuk tadi kan. Kita just double click sektor tersebut dan kita tengok counter mana yang menggerakkan sektor tersebut naik ke atas. Okay, kita dah makin ramai. Sektor mana yang menggerakkan counter mana yang menggerakkan sektor tersebut naik ke atas. So kita obviously kita boleh nampak FGV ada, TSH ada, Sign Plantation, SOP, Arsawit, KM Long, TDM, Jetiasa, Bastard Plantation, Hash Plantation. Semua counter-counter ni, inilah yang menggerakkan indeks plantation naik ke atas. Okay. Dia naik tinggi macam ni sebab FGV lah, salah satunya. So cuma yang ini masalah dia kita tak nampak dia punya syariah punya dot tu kan, yang bulatan syariah tu tak nampak, tapi still kita boleh check lah. Okay. Sama juga dengan healthcare. So bila kita nampak healthcare dah sedang menaik ke atas, so kita just double click, kita boleh tengok terus apakah counter yang bergerakkan healthcare naik. So ada di Pharma, Supermax, Kosan, IHH yang menggerakkan counter tersebut naik. Energy, macam energy drop ke bawah. So apa yang menyebabkan energy drop? Inilah Velisto, Icon, Dayang, Delium semua ni menarik dia ke bawah. Okay. Okay. Property dindong-dindong, dia naik turun. Ini consider sideways lah. Property belum lagi. Dia akan sampai masa dia. Kalau berdasarkan apa yang Cikgu Sifu Faizul Rizwan kan, yang penulis buku apa ni, WTF, Where to Find tu kan, yang 30 property dalam umur 28 tahun. Apa lagi macam construction. Kenapa construction drop? So kita boleh nampak construction drop disebabkan oleh saham-saham inilah, Gamuda, IJM, Ecovest, Sunken, Econ, JAK semua drop. So bila saham-saham ni drop, dia tarik sekali construction index. Tapi yang naik pada hari tersebut, yang inilah Zekon, Puncak ni. Tapi kenaikan dia tak kuat berbanding dengan kejatuhan. That's why dia tarik ke bawah. Sama juga dengan FBM KLCI lah, kita punya main index KLCI. Bila kita double click, kita nampak yang menyebabkan indeks kita drop yang ini. Yang menyebabkan indeks kita naik yang ini. So kalau macam nak beli counter index, kita just tengok kat sini je lah. Pada hari tersebut. Kalau let's say wave dia mula naik ke atas, kita boleh terus tengok pagi tersebut harga mana. Cari yang syariah lah. Okay. Sebab indeks ni dia mix antara counter syariah ni dan tak syariah. Okay. Actually hari ni saya nak explain dengan ticker chart. Salah satu inilah benda inilah kita bagi sebagai ticker chart. Salah satu komponen utama yang berada pada
platform. Okay. So hari tu saya dah explain berkenaan dengan volume, buy rate, transaction, and then saya explain sikit lah berkenaan dengan yang index tadi. Index tu sebagai salah satu cara juga untuk kita pick counter. Selain daripada kita pilih dekat market trade monitor, let's say kalau apa ni, market sedang open kan, dia sedang laju bergerak tu, kita boleh pick daripada market trade monitor, tengok volume yang masuk secara bertubi-tubi tu. So kalau kita nak pick yang counter yang membentuk index sektor, kita boleh ambil dekat listing, tekan index, tekan listing, dia akan muncul yang macam ni. So kita boleh susun lah, macam teknologi ni kalau kita nak tukar, kita just tekan je lah, right click, tekan, nak letak utility pun boleh, financial services, telecommunication, transportation rate, semua kita boleh tukar lah. Okay, macam construction, dia drop, kita tahu dah dia drop. Macam industri produk, kita nampak dia buka je terus dia drop. Okay, so kalau macam ni, kita tak tengok lah dia, kita nak yang macam ni, dia buka, dia drop sikit, dia naik balik dan dia break ketinggian tu, itu yang kita nak. Okay, ataupun yang ni yang paling cantik, dia buka je, dia drop sikit, dia terus naik melebihi wave 1 yang dia buka tadi. Macam healthcare cantik, index first half dia cantik, first half yang daripada jam 9 sampai 12.30 tu kan, tu cantik. Tapi second half dia dah berlaku profit taking lah. Sebab hari Khamis cuti kan, hari Rabu tu orang dah profit taking. Besok kita tengok macam mana. Hanya top volume sahaja. Dia tengok berapa banyak dia punya, tak, dia bukan top volume, dia tak kira volume pun. Macam SAM ni tak ada volume sangat. Dia tengok changes, dia tengok berapa banyak yang perubahan dari segi harga lah. Ataupun dia punya price percentage, dia punya perubahan harga dia tu. Okay. And then ada juga transaction lah dia kira. Tapi dalam ni saya tak letak pula transaction. Oh, tak boleh. Biasanya saya akan right click tengok boleh masuk ke tak, ni tak boleh. Okay. Kalau nak tanya boleh tekan chat lah. Chat ni senang sikit saya baca. Cuma kadang saya tak perasan ada chat kat situ sebab dia boleh tutup, boleh buka. Okay. So, kita pergi kepada main topik yang saya nak explain hari ni, iaitu berkenaan dengan ticker chart. So, ini masih lagi dalam subtopik utama, iaitu platform mastery. So, seperti mana yang saya bagi tahu tadi, sekiranya kita ada tools ataupun kelengkapan yang bagus, tapi kita tak gunakan dengan maksimum, dia tak jadi bagus. Maksudnya, let's say kalau kita ada handset, kita ada phone, mobile phone kan, yang powerful, kita beli mahal, tapi kita cuma gunakan untuk SMS dengan call, WhatsApp tak guna, Telegram tak guna, apa lagi, tak ada apa ni, apps-apps macam Facebook ke apa semua tak ada, tak guna pun, hanya guna call dengan SMS. Sedangkan kita beli iPhone X harga beribu-ribu, cuma guna call dengan SMS, sangat merugikan lah. Okay? Sama dengan platform M+. Dia powerful tapi sayang kita tak faham sangat cara guna dia. So ini sebagai salah satu inisiatif lah yang saya fikirkan untuk supaya kita dapat maksimiskan dia punya penggunaan dia. Walaupun kita tahu fungsi dia banyak, tapi tak adalah kita nak guna ke semua sekali fungsi yang ada. Cuma at least kita tahu fungsi tu ada dan kita boleh gunakan. Okay. So kita pergi kepada topik, iaitu ticker chart. Okay, apa maksud ticker chart? Ticker chart ni secara ringkasnya adalah chart yang terbentuk berdasarkan perubahan tick yang berlaku. Contoh kalau ada satu volume masuk, satu volume tersebut, tengok kat sini yang bawah ni, satu volume ini dikira sebagai satu tick, satu volume, tak kira berapa lot. Contoh kalau ada pembelian 200 lot jualan, so dia akan tick kat situ berapa harga jualan tersebut match, dia akan tick kat situ. So kalau ada 1000 belian, dia akan tick dekat sini 1000. Apabila
dia match dekat certain price. Okay. Apabila ada match order dekat certain price, dia akan take. Dia macam pita tape lah. Dia tape ke semua sekali. Oh, boleh buka banyak-banyak macam ni. Ni okey sikit dia. Tak apalah, macam ni pun okey. Ni dipanjang ke bawah. Okay, so itu ticker chart. So setiap kali ada tick, walaupun satu lot, unless kalau counter tersebut memang tak ada transaction. Contoh kita pergi yang top losers. Top losers macam ni. Kalau tak ada transaction, kita sort transaction daripada yang paling kecil. Macam satu je. Kalau satu je, dia tak ada. Dia ada satu tick je kat bawah. Itu pun 20 lot. Walaupun ini kira masih ada transaction, kita cari yang tak ada. Yang kosong. Semua ada satu. Maksudnya paling kecil pun satu. Actually ada yang kosong. Mungkin dia tak paparkan kat sini. Kita tengok yang tak aktif. Ada tak? Macam tak ada je. Top counters most expensive, least expensive. Top warrant, theoretical most active. Tak ada lah pula. Tapi fahamkan apa yang saya maksudkan. So maksudnya kita nak tengok kalau dia kosong, dia tak bergerak lah kat sini. Sekurang-kurangnya kita nak satu lot. Satu lot je. Ada tak yang beli yang satu lot je? Tak adalah, semua pun ada sikit-sikit. Transaction satu. Tapi walaupun satu je transaction, still dia akan tick dekat situ. So ticker chart ni menunjukkan bahawa tick itu berlaku apabila ada transaction. That's why dipanggil ticker chart lah. Okay. So kenapa ticker chart ni penting? Kenapa ticker chart ni penting? Dia penting kerana satu hari punya ticker chart membentuk satu candle daily punya candle. Okay. Sebagai contoh, ini part yang saya suka lah sebenarnya sebab nak melukis ni kan. Okay, saya bagi contoh. Kita lukis lah, senang. Kan dalam Facebook kan orang cakap bila kita type panjang-panjang kan, type panjang, orang tak baca. Lepas tu last kali dekat bawah komen, boleh tolong lukis tak? So macam nak juga. Dia nak tahu tapi dia malas nak baca. So boleh tolong lukis tak? Nak faham. Okay. Macam R sawit. Saya start dekat sini. Kita ambil yang warna hijau. First kali untuk faham cara pembentukan candlestick kan, candle batang lilin tu berdasarkan teori yang dihasilkan oleh Munihisa Homa lah. Dia cakap candlestick, Japanese candlestick ni dia terbentuk menggunakan 4 pergerakan. Pertama sekali harga open, O. Yang kedua harga close, C. Warna hijau ni tak cantik sangat. Saya tukar warna merah balik lah. Okay. Harga open. Ini just revision. Kalau dah tahu, just kita refresh balik lah. Open, close. Di mana dia punya low? Low dia sama dengan open. Kat sinilah L, low. Di mana dia punya high? High dekat sini. Yang paling tinggi adalah high. Okay. So, dari situ, kita dah boleh nampak macam mana candle itu terbentuk. So, apabila open lebih rendah daripada close, okay? Close lebih besar daripada open, close lebih tinggi daripada open, maksudnya candle tersebut akan berwarna hijau, okay? So, macam mana candle yang terbentuk? Saya lukis. So, sini dia punya O dekat situ. O dekat bawah ni.
So macam mana candle yang terbentuk? So saya gunakan warna hijau lah sebab kita dah tahu kan close lebih tinggi daripada open. So dekat sini dia punya open dan low. Okay, open dekat sini, open dekat situ, low dia pun kat situ. So dia punya high dia kat situ, atas sekali tu. Kita boleh letak satu dot je kat situ, satu dot. And then close dekat situ, bawah sikit. Okay, so kita kena lukis dia punya body dia. Saya rotate di apa ni, saya pusing dia punya pembaris ni. Sebab tu saya gunakan touch screen punya monitor sebab senang. Okay, so kita buatlah body dia. Ini mari belajar melukis. Musim-musim PKP ni kan. And then kita buatlah dia punya sumbu dia kat atas. Okay, macam itulah. So dia jadilah satu marubozu. Okay, ini kita pusing balik. Macam tu. Dekat tengah-tengah ni ada degree angle, so tak silap lah. Okay, so buat color lah. Tambah color dekat tengah-tengah ni. So siaplah satu candlestick. Okay, terlebih pula. Dia makin kita fokus, makin tangan tu kan dia okay lah. Okay, yang penting faham itu adalah candlestick. So itu cara dia. So macam mana kita nak confirmkan? Tengok chart lah. Tengok chart, adakah candlestick tersebut terbentuk macam ni. So kita dah tahu dia punya open kat sini, low dekat sini, close dekat sini dan high dekat sini. Okay, itu dia punya ketinggian paling tinggi semalam. Okay, itu adalah kepentingan kepentingan ticker chart yang mana kita boleh faham candlestick terbentuk masa ticker chart tu complete. Okay, masa ticker chart tu siap. Bila dah habis pukul 5, dia dah close lah. Maksudnya satu candle terbentuk untuk hari tersebut. Okay. So dalam sehari kita ada beberapa jam, iaitu dari jam 9 sampai pukul 5. So kalau kita ambil yang 1 hour punya candle, sama juga. Kita ambil dari jam, katakan kita nak candle daripada, saya buang balik semua. Okay, katakan kita nak candle daripada jam 9 sampai jam 10. Kita ambil sampai jam 10 lah kat sini. Jam 10 kat sini kan. So dia punya open kat situ, low kat situ, high dekat situ. And then katakan kita nak dia sampai jam 10 je dia close. Close kat bawah sikit. Okay, close kat situ. So dia punya candle ni macam tu lah. Candle pun saya ingat. Macam tu. Tapi warna hijau lah sebab close dia lebih tinggi daripada open. So sejam pun dia dah buat candle macam ni. Okay. And then candle dari jam 10 sampai jam 11. Dari jam 10 kat sini, open dekat situ. Close dia pukul 11 kat sini. Close, low, high. So open, close, low, high. Dia buat doji. Doji bukan doji sangat lah. Ni macam lilin yang kecil lah. Okay. So dari jam 11 sampai jam 12. Sama juga. Okay. Open, close, high, low. So open, close, low kat bawah, high. Tapi dia warna merah sebab close dia lebih rendah daripada open. Itu cara untuk kita faham lah. Okay. Okay. Selamat datang Abang Said. Okay. Itu. Cara macam mana cara kita nak baca candle berdasarkan ticker chart. Tapi tak perlulah nak baca setiap jam yang ada kan. Setiap jam ni tak perlulah. Yang penting untuk sesebuah ticker chart, kalau let's say dia dah complete sehari tu, kita dah tahu dah
dia nak buat candle apa. Okay. Contoh macam FGV lah, kita ambil satu contoh. FGV yang naik semalam kan, naik dengan cantik sekali. Okay. Yang ni saya baru pergi kepada basic. So lepas ni kita akan saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak predict ataupun kita nak expect adakah hari tersebut dia akan buat candle hijau dan close dia boleh pergi lebih tinggi berbanding dengan open. Ada cara dia sebenarnya. Dan actually memang saya ajar dalam private coaching. Tapi tak apalah sebab private coaching pun tak boleh nak buat sebab PKP. So saya share je kat sini. Okay. Tapi kalau nak perlu lebih detail lagi, kita boleh set masa untuk coaching, private coaching lah nanti. Okay. Okay, macam FGV kan, daripada satu ticker chart yang dah complete, obviously kita dah nampak dah open kat mana. Open kat situ lah, close dekat situ. Okay. Ini saya buat bawah sikit lah, open kat sini, ni close kat sini. Dia punya high yang atas kali ni, itu dia punya high dia. Low dekat sini lah, sama dengan open. So macam mana candle yang terbentuk? So candle dia obviously adalah candle hijau lah, sebab close dia mesti close dia lebih tinggi daripada open. Okay. Sini dia punya open, sini dia punya close, sini dia punya high yang paling tinggi. Kita buat satu dot. Dan kita buat body dia. Yang ni saya malas nak pusing pembaris tu. Kita sambung je macam tu. Macam tu. So dah jadi satu candle. So, tapi panjang lah dia punya toncik ni. Dipanggil toncik kan? Ataupun sumbu ke, tanduk ke, macam-macam lah orang panggil. Tapi yang penting kita dah tahu dah open kat sini, low kat sini, high dekat sini, dah close dekat sini. So siapa lebih, kalau dari segi sentiment market, let's say kalau body candle tu lebih besar daripada dia punya tanduk dia, kita boleh expect buyer lebih ramai daripada seller. Kita boleh expect macam tu. That's why kalau doji, let's say kalau doji kan, dia terbentuk macam ni, doji. So macam mana kita nak tengok siapa lebih ramai? So kita tengok kepanjangan tu. Kalau let's say echo dia lebih panjang, kita boleh cakap buyer lebih kuat daripada seller. Kalau toncik dia ataupun tanduk dia pendek, kita boleh cakap seller tak kuat lah. Seller kurang daripada buyer. Tapi kalau di sebaliknya, kalau saya buat sebaliknya macam paling senang kita tengok ni lah. Kita tengok counter and drop lah. Kita pilih satu counter and drop. Ya RBB okey tak? Yang drop apa yang edges. Macam edges kan. Okay, saya tunjukkan. Tapi edges ni bukan doji. Kita nak doji tapi tak apa. Saya tunjuk je dulu. Okay, open dia kat sini, close dia kat sini. So dia punya low dekat sini, high dia tak ada. High sama dengan open lah. So open, low, close. Dia jadi macam tu, dia punya candle dia. Benda ni basic sebenarnya. Benda ni sepatutnya semua orang dah tahulah sebenarnya. Okay, body dia merah lah. So macam ni, obviously kita nampak seller lebih kuat berbanding buyer lah. Okay. KM Luni. Sekejap kita tengok. KM Luni. KM Long. Bukan Luni, Long. Ini doji. Okay. Macam ni doji, kita boleh nampak open, low, high, close. So dia punya close dia sama dengan open. So dia jadi satu doji lah. Okay. So macam mana cara nak plot dia? Kita buat satu open, close harga yang sama, high harga yang sama, tak tiba-tiba ada sikit low. So
Macam mana cara nak baca yang macam ni? Apa itu saya buat panjang sangat. Macam tu. Apa dia punya sentimen yang berlaku? So sentimen yang berlaku, mula-mula ada orang buy, lepas tu ada orang sell. Bila dia sell, tiba-tiba ada buyer lain masuk. So bila ada buyer lain masuk, dia push balik harga naik atas. So maksudnya kita boleh expect buyer lebih kuat ataupun lebih ramai berbanding seller. That's why dia boleh push harga naik ke atas. Okay. Itu secara mudahnya kita boleh baca macam itulah. Okay. Okay. So kita tengok lain. Most active lah, senang. Saya tengok most active. Okay, macam Dayang. Dayang dia buat apa? So obviously kita nampak open dekat sini, close dekat sini, high dekat situ, low dekat situ. So memang sekali tengok macam pening lah candle apa dia nak buat ni. So kita cuba plot. Tapi kita tak plot lah dekat chart tu, kita plot dekat minda lah sebenarnya. Open, close, high, low. Okay. Open dekat situ, close dekat sini. So obviously bila close di bawah daripada open, dia akan jadi merah lah. So kita gunakan candle merah, buat pen merah. Okay, so low kat bawah ni, high kat atas tu. So apa sentimen yang berlaku? Sentimen yang berlaku adalah dia adalah candle merah. Dah lah dia tu candle merah. Bila harga naik ke atas, dia kena push balik ke bawah sampai ke bawah sekali, lepas tu dia naik sikit je. Dan dia tutup kat situ. So sentimen yang berlaku adalah kita boleh nampak dekat candle tu sendiri, iaitu seller menguasai lah. Seller lebih kuat berbanding dengan buyer. Okay? Seller lebih kuat berbanding dengan buyer. Ataupun kita boleh cakap seller lebih ramai lah berbanding dengan buyer pada hari tersebut. Okay. So setakat ni boleh faham tak? Ini saya just explain berkenaan ketika chart dia punya signifikan dia. Okay. That's why kalau kita dah selalu sangat tengok ticker chart kan, maksudnya kita hari-hari kita tengok kan ticker chart, sampai kita dah boleh imagine apa candle yang terbentuk sebenarnya. Okay. Clear. Okay. Macam K-Group. K-Group ni dia penny tau. Dia penny. So, saya tak berapa lah nak galakkan. Tapi chart dia cantik. Macam K-Group. Tapi K-Group ni dia dah berada pada extreme top. So kena hati-hatilah kalau ada yang nak masuk ke apa semua, dah lambat dah sebenarnya. Harga dah tinggi. Open, close. Kalau open dengan close lebih tinggi daripada open, obviously kita tukarlah warna hijau. Kita dah nampak dah kat situ. Okay. Low dia kat mana? Low kat sini lah. High kat atas. Okay. So sini high buat dot sikit. Low pun ada dot sikit kat situ. Dekat open tu. So kita buat body dia. Kita buat body dia. Tu. Tak kena pula dot dia. Tak apalah. Okay. So apa sentimen yang berlaku kalau macam ni? Pertama sekali masa dia open, buyer cuba push naik ke atas. Bila buyer push naik ke atas, seller masuk beramai-ramai. Seller masuk push harga drop betul-betul ke bawah. Sampai sini balik, tak, dia tak sampai situ balik. Dia cuma sampai situ je. Sampai situ dia push. And then petang tu buyer cuba nak push naik. Ini bukan low lah. Low kat sini yang paling lowest. Dia drop sampai sini, lepas tu dia naik balik sikit. So dia close kat sini. So bila close dekat sini, sentimen yang berlaku adalah memang buyer masih ramai. Tapi walaupun buyer masih ramai, seller masih kuat. Seller lebih kuat. Ini agak keliru sikit kan. Tapi kita boleh nampak kenapa seller kuat. Sebab buyer cuma berjaya push dari sini sampai sini je. Tapi seller berjaya dropkan harga sampai ke bawah tu. Nampak tak dia punya sentimen yang ada pada satu candle. Okay? Berdasarkan ticker chart. That's why kalau kita follow pergerakan ticker chart dari awal, kita boleh baca sentimen pergerakan market. Okay? Tapi tak adalah bermaksud kita dah pandai baca sentimen market terus kita dah jadi traders yang hebat. Tak juga. Tapi at least kita dah ada ilmu tu lah kan. Kita dah boleh faham dah pergerakan.
So ticker chart ni dia bagi cerita sikit lah macam FGV. So buyer memang ramai, buyer memang kuat. Sebab kalau kita combine lagi dengan volume yang kita belajar hari tu kan. So setiap satu volume spike ni besar-besar. Ada sampai 5,000, ada sampai 8,000. Bayangkan 8,000 kali 80 sen. Berapa juta? Juta. Ada rekod, jangan risau. Okay. So saya kira ini kita just refresh yang hari tu lah, yang kiraan volume tu kan. 8,000 volume lot kali 80 sen, 88 sen kali 100. So dekat satu spike sini je, yang satu transaction ni sahaja dah 704,000. Kalau 704,000 ni bukan bilis-bilis lah yang beli. Kalau nak cakap bilis tu memang bilis yang kaya lah. Okay. Ikan bilis gemuk. Okay. So macam tu lah cara kita nak tengok sentimen. Macam comfort kan. Dia open kat sini, dia close kat sini tapi dia punya low kat sini. Macam mana candle yang terbentuk. So sebab tu orang cakap kita boleh tengok sentimen market berdasarkan candlestick. Tapi kalau nak baca candlestick tu yang dah siap tu, actually dia memang ada cerita di sebalik tu. So ceritanya adalah pada ticker chart. So dari awal ticker chart tu terbentuk memang ada cerita. Okay, buyer masuk push harga naik, lepas tu seller drop kan. Bila seller drop kan, buyer cuba push balik, seller dropkan lagi. So buyer cuba push balik, seller pun dropkan lagi. So ini menyebabkan harga tak dapat naik melebihi harga open. Okay. Itu cerita dia lah lebih kurang. Okay. Yang ni saya kena gunakan warna merah sebab open dia di atas tapi close dia lebih rendah. Okay. Close dia lebih rendah daripada open. So bila close kat bawah, dia akan jadi candle merah. So open kat situ, close dekat sini. Itu dia punya high dia. Ini dia punya low dia. Tapi dekat comfort ni dia actually cerita yang bagus tau sebenarnya. A good story. Sebab kalau kita tengok, kita baca sentiment candle kan. Kita baca sentiment candle. Apabila harga open, buyer cuba push naik atas. Tapi seller push sampai ke bottom, sampai ke sini. Tapi buyer cuba untuk bangkit balik, dia push balik. Tapi tak berjaya push melebihi open. Dia cuma sampai sini je dia mampu. Tapi apa yang kita boleh nampak, dia punya echo dipanjang. Bila echo dipanjang, kita boleh nampak buyer sebenarnya agak kuat. Agak kuat berbanding dengan seller. Tapi masih lagi seller yang menang. Okay, seller masih menguasai. Okay, seller masih menguasai lebih besar daripada buyer. Tapi buyer agak ada resistant lah. Maksudnya dia berjuang sampai ke tahap terakhir lah. Lebih kurang macam tu lah kita cakap. Okay. So ini menyebabkan echo dia jadi panjang. That's why kalau kita tengok kan. Contoh boleh cuba cari satu counter yang membentuk hammer. Membentuk hammer macam ni. Cuba cari. Lepas tu bagi nama nanti kita tengok. Kenapa hammer macam ni kuat? Dan kalau tambah lagi kepala tukul ni hammer tukul kan, tukul. Tambah lagi kepala dia ni hijau. Kalau kepala tukul tu hijau dan ekor dia ke bawah panjang, kita boleh cakap hammer tersebut very strong dan dia ada satu sentimen bullish yang very strong. Kenapa? So cuba kita cari satu. Ada tak counter yang buat hammer? Cari satu. Kena cari manually lah. Kalau jumpa terus bagi tahu lah. So at least jimat sikit masa untuk kita cari. Macam Roborex ni memang obviously kita nampak seller lah yang kuat. Sinotop okay. Itu dari segi sentimen market lah. Okay. Macam tak ada je hari ni yang bentuk hammer. Tak apalah kalau tak jumpa tak ada masalah. Yang penting kita tahulah kan dia punya sentimen dia.
Dia biasanya kalau hammer ni kita boleh nampak dengan jelas buyer menguasai pasaran. Macam ni bukan. Okey. Tak apa, saya lukis je lah macam ni. Kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh. Okey. Untuk hammer berlaku, dia mesti buka tu, lepas tu seller dropkan harga ke bawah. So bila seller dropkan harga ke bawah, dia akan jadi echo kan. Tapi buyer push balik. Buyer push balik, harga naik, melebihi harga buka, naik sikit. Lepas tu dia tutup kat situ. So maksudnya, dari segi kekuatan seller dengan buyer, buyer strong lah. Buyer jauh lebih kuat berbanding dengan seller. Macam tu. Tapi kalau walaupun dia tutup sebagai doji, contoh dia buat doji je, dia echo di bawah, panjang ke bawah, lepas tu dia naik balik. So dia dah turun ke bawah. Okay, dia dah turun ke bawah, tapi buyer push balik. Walaupun dia tutup sebagai doji, open sama dengan close, still kita boleh cakap buyer lebih kuat berbanding dengan seller. Okay, itu dari segi sentimen lah. Maksudnya buyer masih lagi menguasai pasaran lah sebab dia berjaya push naik ke atas. Itu kita belum tengok lagi dari segi volume, kita belum tengok lagi dari segi transaction lah yang berlaku. Tapi dari segi candlestick tu pun kita dah nampak dah sebenarnya. Okay. Itu adalah cerita yang berlaku macam FGV kan. Open, close, dia dah naik tinggi, lepas tu seller dah mula masuk, push balik ke bawah, dia pun tutup kat sini. So still kita boleh nampak dekat satu candle FGV tersebut, buyer masih lagi menguasai. Untuk kita confirmkan, kita boleh tengok kat bawah ni. Dekat today trade summary ni kan, yang hari tu saya ada sentuh kan yang ni. Dekat today trade summary, buyer 71 juta, seller 51 juta. So itu adalah sentimen, bukan sentimen, itu adalah urus niaga yang dah berlaku, tapi ceritanya kita boleh nampak dekat candle. Okay. Transaction buy 4,189, transaction sell 3,230. Okay. So kenapa kita nak faham pembentukan candlestick dekat ticker chart? Actually tidak lain dan tidak bukan, dia ada satu matlamat utama dia adalah dekat candlestick ni. Kenapa kita nak faham ticker chart? Satu-satunya tujuan dia adalah kita nak cari Marubozu lah. Kita nak cari Marubozu. Kenapa kita nak cari Marubozu? Sebab ketika Marubozu tu terbentuk, kita ada peluang untuk kita masuk. Masuk sikit pun tak kisah. Yang penting profit kan. Maksudnya kita sempat masuk 2-3 bit pun dah okey dah sebenarnya. Kalau kita nak FIFO lah, fast in fast out. Okay, kita nak cari Marubozu. So cuba cari, ada tak Marubozu yang terbentuk semalam? Macam G Packet ni kan, dia tak syariah lah. Kita ambil yang lain. Rubrex, Arsawit. Arsawit ni almost lah, almost Marubozu yang kuat. Tapi dia ada dia punya apa ni, tanduk dekat atas tu kan, yang ni. Tapi still, so kita nak cari yang macam ni, Marubozu, kerana kita nak tumpang apabila Marubozu tu sedang terbentuk. Okay, macam Arsawit ni, kepala dia kita dah nampak dah, kepala wave tu kita dah nampak, tapi body dia kita belum tahu lagi. So macam mana kita nak tahu wave yang macam mana yang terbentuk pada ticker chart yang boleh membentuk Marubozu? Itu yang saya selalu terangkan dalam kelas lah sebenarnya. Okay, kita pergi kepada slide lah. Ini saya kena conteng sikit. Okay, macam sini ada pen kot. Sini dia punya pen dia. Ni. Okay. Ink. So saya ambil warna hitam lah. Okay.
Macam mana ticker chart yang akan membentuk Marubozu? Yang ni biasanya saya ajar dalam kelas lah dekat private coaching. Okay. So ticker chart yang selalu membentuk Marubozu, katakan sini pukul 9. Sini pukul 9. Dia tak ni pula. Pen. Okay. Katakan sini pukul 9 pagi. Sini pukul 5 petang. Ni saya guna pen. Ni betul-betul pen ni. Okey. Macam mana kita nak tahu yang hari itu ada potensi untuk dibuat Marubozu? So first, kalau dari segi kiraan wave lah, dari segi kiraan wave. Tapi saya nak pergi yang secara generally, kita ada 3 bentuk. Ini penting sebenarnya. Saya pun ada share juga dalam kelas, dalam private coaching. Dalam group saya rasa tak sure ada ke tak. Kita ada 3 bentuk. 3 bentuk utama yang candle tersebut dari segi ticker chart kita boleh nampak dia akan membentuk Marubozu. Bentuk yang pertama iaitu bentuk 1 2 3 yang selalu saya sebut macam tu. 1 2 3 ni bentuk paling asas. Bentuk yang kedua bentuk wave lah. Macam tu. Okey, bentuk yang ketiga saya panggil pattern 3. Pattern 3 ni selalu terlepas lah pattern 3. Dia macam ni. Selalu macam ni. Dia slow motion hari tu. Slow motion, lepas tu dia naik, dia ambil penumpang sikit, lepas tu dia naik. Selalu yang macam ni, yang ni kita selalu terlepas. Kalau yang macam ni yang paling senang untuk kita detect. Ni actually 1 dengan 2 ni, dia agak sama lah 2 ni. Sebab dia ada bentuk wave yang asas. Yang ni je yang pelik sikit. Okay, so cuba cari 1 ataupun 2 counter yang ada bentuk yang wave macam ni. Sebab saya belum explain lagi dia punya structure wave tu kan. So nanti saya akan explain balik benda tu. Okay, macam Arsawit. Arsawit dia pattern apa? 1 ke, 2 ke ataupun 3. So kalau tengok macam Arsawit ni, dia ada okay. Kita buatlah dia punya wave dia kan. Macam tu. Dia naik macam tu. First. So kira macam itulah dia punya pattern dia. Sinotop pattern 3. Okay, kita tengok Sinotop. Sinotop dekat most active lah. Ini most active dah ni. Sinotop mana? Ni. Sinotop pattern 3. So pattern 3 selalu memang macam ni. Dia kita tak dapat detect dari awal. Tapi bila dia dah mula start tu, dia terus tinggal. Dia tak tunggu dah. So macam MCT lah dulu MCT yang sebelum ni pun dalam video yang first tu pun saya ada sebut berkenaan dengan MCT kan. Pada hari Rabu macam ni. Ini pattern 3 lah. So dia slow, pop, dia start. So dia punya starting ni sebenarnya macam mana kita nak detect sebenarnya? Ada beberapa cara. Pertama sekali kena gunakan volume. So bila dekat market trade monitor ni, tiba-tiba nama dia je muncul. Penuh nama dia, penuh nama dia penuh ni. Dari atas sampai ke bawah ni, dia je muncul kat situ. Itu salah satulah. Yang kedua, kita kena gunakan screener ataupun filter. Untuk kita filter volume dalam short term punya alert tak keluar momentum sebab dia dah keluar awal. So momentum ni dia bukan berdasarkan volume, dia berdasarkan bentuk chart. Okay. So untuk berdasarkan volume yang short term tu kena buat lain lah. Itu actually dah ada orang buat yang robot traders tu. Tapi dia main short term lah. Dia gunakan volume yang ada kat sini. Tapi manually kita boleh nampak apa yang muncul dekat market trade monitor. Okay. Dan make sure volume yang masuk tu besar-besar lah. At least 1000 ke 500 ke atas ke.
Okay, macam MCT yang hari Rabu lepas dekat sini lah. So dekat sini masa peringkat awal tu dia senyap. Lepas tu tiba-tiba volume tu masuk secara mendadak. So macam mana kita nak tahu dia ada potensi dia boleh naik lagi ke atas? Cara dia adalah kita buat satu garisan. So garisan ni bertindak sebagai resistant lah. Okay. Garisan ni bertindak sebagai resistant. Once dia break dia punya resistant dengan volume yang besar, kita dah boleh perhatikan lah. Nak masuk tak masuk tu lain cerita. Okay. So ini open dia kat sini, close dia kat sini. So masih lagi kalau dari segi sentimen, open dengan close ni, dia warna hijau ni tau, warna hijau. Buyer masih menguasai lah. Walaupun seller cuba push tapi buyer masih okay. So macam Sinotop kita tengok. Sinotop. Okay, kita tengok Sinotop. Still benda sama juga. So, kita boleh nampak dia punya ni. Okay. Kebanyakan counter-counter yang buat macam ni, dia dah bagi signal awal dekat alert tau. Macam ni. Alert channel ni. Saya tunjuk kat sini ya. Dekat alert channel ni. Okay. Sinotop. Okay. Dia dah bagi alert awal dekat sini. Ni. Tapi jauh sangat lah. Maksudnya alert dia tu seawal yang dia nak start macam mana nak cakap dekat chart yang besar, dia adalah permulaan pergerakan sebelum dia naik lagi tinggi, dia akan bermula dengan standby up. Dekat alert channel lah. Yang ni alert channel yang saya buka untuk ahli-ahli grup saja. Untuk sebelum kita nak tengok dia jadi macam ni. Sebelum dia jadi macam ni, dia ada signal ni dulu tapi jauh lagi ke bawah-bawah. Okey, contoh kan. Contoh macam saya buka lah satu chart. Chart pun tak buka lagi. Sebab sebenarnya belum masuk lagi tau untuk chart. Dia untuk chart kat sini. Chart mastery ni. Tapi tak apa. Kita tunjuk dulu sikit lah. Kita baru je nak platform, nak memasterkan platform. Okay. Oh dah pukul 11 Sekejap lagi lah sebab pukul 12 nanti saya ada Zoom meeting dengan Remizer M+. So kita stop jam 11 ukul lah. Okay, saya tunjuk sikit kat sini lah. Okay, tunggu dia loading jap. Okay, sebenarnya pattern ni, pattern 1, pattern 2, pattern 3 ni sepatutnya saya tak share kat dalam ni sebab saya share benda ni dekat kelas. Dia adalah special yang saya ajar dekat kelas tapi tak apalah. Okay. Okay, kita tengok Sinotop. Saya ambil daily punya chart. Sinotop. Dia sebenarnya masa dia nak buat marobozu tinggi tu kita tak tahu sebenarnya. That's why dia buat tiba-tiba. Itu sebenarnya tujuan Jerome. Dia nak buat kejutan tu, dia nak buat tiba-tiba supaya retailer terkejut dan retailer masuk secara berpusu-pusu. Kenapa? Bila retailer masuk terkejar-kejar harga yang sedang naik dengan tinggi, retailer akan dapat harga paling tinggi. So bila dapat harga tinggi, dekat situlah Jerome yang manipulate market tu dia akan jual kat situ, yang control market tu. Okay, so that's why kita ada alert. Alert ni sebenarnya untuk bagi kita just standby sebab dia akan naik. Cuma kita tak tahu bila dia akan naik. Just standby je. So alert yang muncul ni pada 10 hari bulan 1. 10 hari bulan 1 ni jauh dah sebenarnya. So 10 hari bulan 1 kat mana? Kat sini.
So sekitar kat situ 10 hari bulan 1. Sinilah area sini 10 hari bulan 1. So dekat situ. Itu dia punya alert dia muncul. Tapi memang kita tak akan expect dia akan buat macam ni sebab dia sideway kan, sideway. Tapi alert dah bagi signal. Dia akan naik, dia boleh naik. Okay. Contoh lain yang muncul dekat alert, so saya bagi standby. Dan ni bukan nak ajar berkenaan dengan alert, just nak bagi tahu sebenarnya benda tu dah muncul. So dia dah muncul awal, kita boleh tahu. Saya ambil alert-alert yang kat bawah-bawah ni. Macam Chrono kan. Chrono sebelum ni pun dia dah ada alert, lepas tu dia naik. Tapi tak bolehlah nak cakap dia mesti wajib kena naik. Tak boleh. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku. Cuma kita buat berdasarkan kajian pergerakan chart macam JHM. JHM ada alert standby up. Ni pada 29 hari bulan 4. So JHM 29 hari bulan 4 kita tengok. Adakah saya dah lari topik? Apalah, kita share sikit lah. Alert 29 hari bulan 4 standby up. Saya tarik je lah JHM. Senang. Standby up paling awal dia pada JHM pada 1 bulan 4 juga. 1 bulan 4 juga. Banyak 1 bulan 4 ni. Kat sini lah. Itu dia punya standby up dia. So lepas tu dia naik. Tapi dia belum buat lagi maruboza macam Sinotop tu lah. Okay. Tapi tak apalah. Let's say macam kalau kita dah tahu dia dah bagi alert standby up, kita standby. Okay, standby. Bila dia nak jadi yang magic yang macam Sinotop tu, Wallahualam, tak ada orang tahu. Yang tahu adalah Jerome yang nak push. Dia je tahu. Then insider lain lah. Mungkin dia ada alert dia punya boss-boss dan sebagainya. So kita sebagai retailer, kita tak nak kejar harga yang tinggi dengan cepat macam ni. Tapi kalau kita cukup preparation, maksudnya kita dah cukup ketangkasan, dah cukup tangkas nak tekan buy lot apa semua, masuk pasut cepat-cepat, boleh anticipate. Cuma kena hati-hatilah kalau tersangkut dekat puncak ni, ni dah berapa bit dah kita lost kat situ. Okay. So jantung tu kena kuat sikit lah. Tapi kalau nak detect counter-counter yang pattern 3, yang corak 3 yang macam ni, agak sukar. Melainkan kalau ada robot lah. Robot tu nak kena buat lah. So saya belum lagi capai tahap boleh buat robot lah. Tapi insyaAllah kita cuba. Okay, kita cuba. Ada recording, tak ada masalah. Okay. So at least kita tahu kita ada 3 pattern utama. Yang ini adalah pattern yang berulang-ulang. Dia akan ulang dan ulang pattern yang sama. So proses ulangan tu saya nama dia adalah fractal. Ini dah masuk tajuk lain dah ni. Fractal. Sekejap. Proses pembentukan corak ataupun pattern yang berulang-ulang tu, nama dia adalah fractal. Tapi saya tak kupas lagi lah. Nanti kita akan cari satu masa lain. Saya akan kupas berkaitan dengan fractal. Okay. Kenapa fractal ni penting? Sebab bila kita faham konsep fractal tersebut, kita boleh faham lebih mendalam berkenaan dengan natural behavior chart ataupun wave ataupun pattern ataupun pergerakan harga dan sebagainya lah. Okay. So back to topic. So itu berkenaan dengan ticker chart. So kenapa kita nak faham ticker chart? Sebab dari situ kita nak tengok dekat mana marubozu boleh terbentuk. So dari sini kita tengok kita nak tengok satu perkara yang saya suka sebut, iaitu wave. Wave ni kalau nak explain sekarang dah tak sempat dah. So kita cari satu lagi masa. Saya akan explain wave secara detail. Sebab kalau kita dah faham macam mana teori wave, kita lebih faham keseluruhan market. Tak kisahlah index ke, sektor ke, counter ke
dan sebagainya kita boleh nampak. So dalam wave ni dia ada beberapa lagi dia punya sub-sub dia. Salah satunya fractal tu lah. Fractal, natural law. Yang ni semua benda-benda ni saya akan kupas lah. Tapi dia berada di antara platform mastery dengan chart mastery. Dia duduk kat tengah-tengah. So sini pun boleh, sini pun boleh. Okay. Mungkin saya boleh letak kat sini lah. Dah jadi macam ni dah. Tak apalah. Okay. Sini pun boleh. Sebab dia melibatkan chart. So senang kita nak faham nanti. Okay. So kita ada lagi 3 minit. Ada soalan tak sebelum saya tangguhkan? At least kita dah belajar sesuatu kan berkenaan dengan ticker chart. Macam mana cara nak baca sentimen yang ada pada chart, pada ticker chart ni, dan macam mana cara kita nak relate volume yang masuk dengan sentimen yang ada. Macam volume-volume besar ni, itulah yang menyebabkan, itulah salah satu daripada penyebab sentimen lah, sentimen pasaran. Okay. Okay. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Nak tanya ke apa-apa ke? Tadi peringkat awal tadi saya dah tunjuk macam mana cara kita nak pick counter-counter yang berpotensi berdasarkan indeks. Kalau ingat lagi tadi kan. So kita just pergi dekat indeks, kita tengok macam mana wave indeks tersebut terbentuk. Adakah wave dia adalah wave bullish? Wave kalau bullish ni dia naik ke atas lah kan. Kalau bearish dia turun ke bawah. Ini pun satu juga ni masalah di kalangan traders kan, kita tak faham maksud bullish dengan bearish. Okey, apa maksud bullish? Bullish ni sebenarnya dia merujuk kepada bull lah, bull bear. Bull. Ni saya explain sikit lah. Okey, macam kita nampak macam mana ni. Ni saya suka tengok gambar ni. So, kalau kita tengok gambar ni, untuk bull apabila dia nak menanduk kan, mana gambar tadi dah hilang dah. Inilah. Ini tak cantik sangat. Okey. Inilah. Kalau bull, apabila dia nak tanduk, dia nak menyerang, dia akan tanduk ke atas. Dia akan tanduk ke atas. So that's why sebagai macam mana nak cakap sebagai perumpamaan lah. Okey, sebagai perumpamaan yang nak mengatakan harga nak pasaran menaik, dia ambil lah bull, nak menunjukkan kekuatan kan, kekuatan tandukan ke atas tu. Itu bull. Okey, kalau bear pula beruang, apabila dia nak terkam mangsa dia ataupun lawan dia akan terkam ke bawah. Sebab that's why kalau beruang ni, kalau dia dalam posisi nak menyerang, dia akan berdiri atas dua kaki, dia akan pastikan dia berada lebih tinggi daripada dia punya sasaran. Okay? Kalau kerbau tak adalah dua kaki kan, dia tanduk je lah, dia tanduk ke atas. So kalau beruang nak terkam ke bawah, kalau kerbau dia nak tanduk ke atas. Itu je sebenarnya penerangan dia bull dengan bear. Okay? So kita dah pukul 11 suku. Saya open satu lagi, last question kalau ada sebelum kita tangguhkan. Ada tak? So saya harap perkongsian kali ini membantulah sedikit. At least kita tahulah sentimen dekat pasaran berdasarkan ticker chart dan berdasarkan candlestick. So kalau dah faham ticker chart ni, actually senang kita nak plot candlestick. Tapi still kena tengok chart jugalah. Tak bolehlah tengok ni sahaja. Okay. Okeylah, kalau tak ada apa-apa soalan, saya ucapkan tahniah, terima kasih kerana dapat meluangkan masa pada hari ini. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Kalau ada salah fakta apa semua, PM saya lah. PM tepi, nanti kita perbetulkan apa yang salah. Semoga perkongsian pada kali ini membantu dan insyaAllah saya doakan semua dapat trade dengan lebih berkesan. InsyaAllah kita cari satu lagi masa next time untuk kita sambung kita punya topik Zoom meeting ni. So saya punya matlamat saya punya aim adalah saya nak kupas balik
semua topik-topik asas yang penting supaya bila kita trade, kita tak trade dengan kosong, kita tak trade dengan tak ada ilmu. So at least kita adalah sedikit asas ilmu tu. So benda tu agak penting walaupun kita tak adalah nak guna sangat benda tu setiap masa kan. Tapi kita ada asas. So bila ada asas, kefahaman kita lebih jelas dan kita boleh nampaklah apa benda yang kita buat. Okay. So sampai situ sajalah kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.